Saya rasa Encik Zahiruddin dah sharekan link ni dalam grup PKCO tak silap saya. Jadi cikgu-cikgu bolehlah forward link tu kepada isu sukan masing-masing untuk hadir petang ni lah. Lepas tu kita juga bersama dengan mungkin sebahagian daripada sekolah rendah, okay, yang tak dapat nak join semalam. Untuk maklumat, sekolah rendah semalam taklimat dia bersama dengan Cik Muhammad Azmi daripada SK Bekor. Jadi bila Google Meet ni tak boleh, ada limit dia lah. Jadi ada sebahagian daripada sekolah rendah yang tak dapat masuk, dia akan join lah petang ni. Selamat datang pada cikgu-cikgu isu sukan dan juga penolong kanan yang baru masuk. Cikgu-cikgu boleh nampak ke slide yang saya share kat sebelah ni? Setakat ni tak nampak. Tak adalah Syed. Tak nampak. Syed. Panggil ibu jap. Tak nampak Syed. Tak nampak ya? Ya. Belum. Okey, nampak ya?
Belum. Hangit. Tak ada kuota pun. Belum, tak nampak, tak keluar lagi. Share. Kamu tak boleh buat macam tu. Okey, ada nampak tak cikgu? Okey, ada. Ada ya? Ada. Gambar ayah tak ada? Okey, saya rasa dah 2:40. Syed. Cikgu Syed. Ya. Tapi kenapa Ya, cikgu- keluar cikgu keluar gambar Mika slide tu kat belakang? Ni betul. Ya. Okey. Boleh tak? Okey. Dah. Okey, boleh. Okey. Boleh tak? Okey. Nampak pun slide ni. Ayah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Salam. Dan selamat petang kepada semua tolong-menolong kanan. Ya? Nampak ke semua? Nampak. Okey. Okey ya. Okey, bolehlah kita mula juga, dah 2:40. Okey, untuk taklimat petang ni, khusus kepada penolong kanan co-curriculum dan juga isu sukan sekolah-sekolah menengah, daerah Kuala Kangsar dan juga sebahagian daripada sekolah rendah. Okey. Untuk taklimat ICAP ni, saya telah diberi maklumat taklimat sebelum ni di dalam Google Meet lah daripada JPN punya. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu kepada cikgu dan juga penolong kanan, iaitu saya Syed Hafiz bin Syed Idris dari Sekolah Menengah Tok Muda Abdul Aziz. Okey, saya dilantik sebagai PI, iaitu pentadbir instrumen untuk daerah Kuala Kangsar bersama dengan Cik Muhammad Azmi, Cikgu Azmi daripada SK Bekor. Ini tahun yang kedua lah saya diamanahkan untuk diberi tanggungjawab untuk mentadbir ataupun untuk memantau pengisian ICAP di peringkat sekolah ni. Okey cikgu-cikgu, kita pergi kepada agenda yang pertama lah. Okey. Agenda pertama, ini adalah agenda yang kita akan taklimat di sini. Kita buat santai-santai saja. Okey. Saya tak pasti sama ada Cik Zahruddin ada tak kat sini? Dah ada join tak hari ni? Tak ada kan? Okey, untuk agenda yang pertama, ucapan aluan wakil PPD ni, kalau tak ada tak apa, kita skip lah. Okey. Yang kedua senarai pentadbir, yang ketiga taklimat,
yang keempat pelan tindakan sistem dan yang kelima hal-hal lain. Okey, ini senarai pentadbir instrumen ICAP 2001 bagi negeri Perak lah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, setiap daerah tu dia lantik 2 orang. Okey, bagi setiap daerah untuk mentadbir ICAP ni. Okey. Ini daerah-daerah lain. Okey. Untuk Kuala Kangsar, Cik Muhammad Azmi bin Aminuddin dari SK Bekor dan saya daripada SMK Tok Muda Abdul Aziz bagi sekolah menengah. Okey cikgu. Kita pergi seterusnya iaitu status pengisian ICAP Perak 2020 iaitu pada tahun lepas lah. Okey, pada tahun lepas alhamdulillah semua 100% lah. Okey, 100% bagi pengisian ICAP ni. Okey, cuma ada beberapa sekolah yang kita terpaksa telefon ke sekolah untuk pengisian ICAP ni. Sebab dalam last minit tu memang payah sikit lah. Okey, untuk Kuala Kangsar 113 sekolah iaitu 89 sekolah rendah dan juga 24 sekolah menengah. Okey. ICAP ni cikgu kebiasaannya biasanya setiap tahun kita buat setiap tahun, jadi saya rasa benda ni tak asing lagi pada kita. Okey, cuma ada setengah maklumat yang di-update. Okey. Jadi tahun lepas punya okey, alhamdulillah lah semua dah settle. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu taklimat pelaksanaan sistem ICAP 2021. Okey, tujuan taklimat instrumen kemudahan prasarana ni iaitu ICAP iaitu lebih kepada instrumen kemudahan prasarana dan juga program sukan sekolah. Okey, yang pertama mendedahkan pentadbir instrumen ataupun dipanggil PI dengan tata cara pengisian data 2021, membimbing pentadbir instrumen untuk membuat perancangan bagi pengisian. Yang ketiga, mengenal pasti isu dan kesilapan pengisian pihak sekolah. Yang keempat, mengenal pasti dan menambah baik cara pengisian ICAP. Dan yang kelima, membentangkan pelan tindakan pengisian data ICAP dalam talian. Okay, ini tujuan taklimat ni kita bagi pada hari ini. Okey, pentadbir instrumen ataupun dikenali sebagai PI iaitu pegawai yang telah dikenal pasti dan lantik. Okey, dia peringkat JPN atau peringkat PBD. Di peringkat JPN daripada sekolah Slim River dan wakil daripada Ulu Kinta. Okey, untuk sekolah untuk daerah Kuala Kangsar saya dan Cik Muhammad Azmi lah. Okey, tugas dan tanggungjawab pentadbir instrumen ni iaitu menghadiri taklimat. Saya dah hadiri taklimat dah minggu lepas. Okey, yang kedua memberi latihan ataupun membantu sistem ICAP ni. Yang ketiga memantau pengisian data ICAP secara dalam talian di peringkat sekolah. Yang keempat memastikan pengisian data ICAP di peringkat sekolah diisi dengan betul berdasarkan manual tata cara pengisian modul dan kemudahan prasarana. Okey, sebelum tu saya dah share dah tentang manual dan terminologi ICAP dalam grup sekolah, dalam grup PJPK. Tak apa, lepas ni saya akan share lagi lah kalau diperlukan untuk cikgu-cikgu. Sebelum tu cikgu, kehadiran nanti saya akan masukkan di last kali kehadiran untuk petang ni. Okey, pengenalan ICAP. Ini untuk cikgu-cikgu ataupun SU sukan yang baru dilantik, yang orang kata baru lagi, tak tahu lagi apa itu ICAP. Okey, ICAP ni satu aplikasi, merupakan satu sistem aplikasi yang telah digubal oleh panel pendidikan panel khas yang terdiri daripada pegawai-pegawai sukan lah. Okey, daripada KPM. Okey, iaitu untuk menyelaraskan terminologi sistem ICAP. Yang kedua, untuk bahagian sukan dengan kerjasama BPP, DP. Yang ketiga, pelaksanaan sistem pekalan data iaitu telah dijalankan pada tahun 2010 sehingga 2015. Okey, dan
pembinaan sistem ICAP ni secara manual dengan cetusan idea daripada pegawai bahagian sukan. Okay, so secara kesimpulannya ICAP ni adalah satu orang kata aplikasi yang dibangunkan untuk melihat prasarana sekolah dan juga program sukan sekolah satu Malaysia. Okay. Okay, ini antara objektif lah cikgu. Okay, objektif ICAP ni. Okay, wujudkan peranan data. Yang kedua, menyediakan perancangan serta strategi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mewujudkan pekalan data yang komprehensif. Dan yang keempat, menyediakan perancangan dan strategi dalam usaha. Menentukan hala tuju pembangunan sukan. Okey. Berdasarkan dasar satu murid satu sukan. Okey, ini carta aliran lah cikgu. Okey, cikgu boleh tengok kat sini. Tindakan dan tanggungjawab. Okey. Di peringkat BSKK dan KPM. Okay, IPN, sekolah dan peringkat sekolahnya SU Sukan, PKKO dan pengetua. Okey, bagi JPN dia akan menganalisis data dan membuat laporan manual secara dalam talian lah. Okey, terminologi ICAP iaitu apa yang ada dalam maklumat yang kita perlu isi. Setiap sekolah perlu isi. Okey, terminologi ni saya dah share dah dia punya PDF dalam grup Telegram PJ. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu isi lah. Yang pertama, prasarana sukan, okey, ataupun kemudahan yang ada di sekolah. Yang kedua, kemudahan sukan sekolah. Yang ketiga, perancangan sukan sekolah. Yang keempat, status penyertaan. Yang kelima, program sukan dan pengesahan. 5, 2, 4, 6. 6 perkara ni kita perlu isi. Isu sukan sekolah rendah dan sekolah menengah perlu isi dan sahkan, seterusnya disahkan oleh GB dan pengetua. Okey, ini tata cara pengisian ICAP 2001 berkaitan dengan prasarana sukan. Okey cikgu. Cikgu boleh buka dalam laman web IMIS, ICAP, IMIS pula, ICAP. Untuk password cikgu, password untuk sekolah-sekolah, biasanya password kita akan gunakan yang tahun lepas. Seandainya jika sekolah-sekolah terlupa password yang tahun lepas, kita akan reset semula untuk yang barulah. Okey. Cikgu cuba 2 password, iaitu password yang kita berikan iaitu apa ni? Kod sekolah dan juga 1 sampai 8. Kalau tak boleh, cikgu cuba tanya SU Sukan atau PKKO yang lepas, gunakan password yang telah ditukar pada tahun lepas. Kalau tak boleh juga, cikgu berhubung dengan saya. Bagi sekolah menengah dan bagi sekolah rendah, cikgu berhubung dengan Cikgu Muhammad Azmi untuk kami resetkan password ni. Okey, cuma untuk pengetua punya password dan guru besar, biasanya pengetua dia ada password dia sendirilah. Okey, password dia sendiri untuk login untuk ICAP ni. Kalau tak ada, cikgu boleh berhubung dengan Cik Zahiruddin, wakil PPD. Okey, cikgu saya dah tengok ni, ada dalam 10 buah sekolah yang telah buka dan isi sedikit demi sedikit lah. Okey, dalam bab ni, dalam dia punya ni prasarana sukan ni. Okey, untuk bahagian yang pertama ni tentang prasarana sukan ni cikgu, seperti juga yang tahun-tahun lepas, kita kena isilah. Okey, dari segi dia punya bilangan dia. Okey, perkara yang ada di dalam apps ni. Yang pertama sekali, pemeriksaan keselamatan ni cikgu isi jika sekolah-sekolah cikgu telah membuat satu pemeriksaan tentang padang, tentang alatan-alatan sukan. Biasa ni setiap sekolah dia dah buat lah pada awal tahun. Jadi jika cikgu
So sekolah cikgu ada buat benda ni dan yang terkini cikgu tandakan ya dan tulislah tarikh pemeriksaan dijalankan. Biasanya pada awal tahun lah. Okey, berkaitan dengan padang sekolah. Okey, padang sekolah ni ada yang keliru lah. Okey, keliru. Padang sekolah ni cikgu tengok padang sekolah cikgu sama ada ia macam mana? Dia hak sendiri ataupun guna sama. Jika padang sekolah tu kepunyaan sekolah sendiri, cikgu tandakanlah ada dan guna sama tu tidak. Okey, jika ada guna sama, cikgu tandakan guna sama ya, dan hak milik ni cikgu kena tengoklah. Okey, contohnya saya bagi contoh Stama, Sekolah Tok Moda Abdul Aziz dan juga Wahab. Okey. Kami berkongsi padang yang sama dalam track 400 tu, berkongsi padang yang sama, tapi ada status hak milik. Okey, hak milik ni cikgu kena tanya pihak sekolah lah. Kalau Stama tu saya dah tanya dengan pihak sekolah, Stama dan Wahab tu dia punya hak milik ada Stama lah. Jadi bila Stama dia kena tulis status hak milik tu adalah. Okey. Itu tentang padang yang guna sama. Kalau macam padang yang tidak guna sama ataupun hak milik sendiri, cikgu pilihlah. Okey, di set yang bahagian bawah ni sama ada kulasan track tu 400, 300, 200 ataupun kurang daripada 200. Okey. Kat sini ada satu penambahbaikan lah. Penambahbaikan ada satu ni lah kemuskilan. Sebab saya tengok pada tahun lepas ada setengah sekolah dia tanda semua 400, 300, 200 dan kurang 200. Maksudnya di sini cikgu, jika sekolah tu ada track 400, ditandakan sahaja ada track 400, track yang 300, 200 dan kurang pada 200 tu tak payah tanda. Okey. Kalau track sekolah cikgu ada kulasan padang 300, cikgu tanda 300 je lah. Okey. Saya ingat rasa sekolah mana? Sekolah menengah Clifford tak silap. Sekolah menengah Clifford tak silap dia tanda semua. Jadi kalau padang cikgu tu ada 400 track dia, tandakan 400, yang 300, 200 dan kurang 200 tu tak payah tanda lah. Okey, masih digunakan status fizikal ni cikgu boleh tengok dari terminologi sama ada macam mana. Kurang rumput 50%, cikgu boleh tengok daripada terminologi yang kita bekalkan. Okey. Okey. Track sintetik kalau tak silap saya Kuala Kangsar tak ada. Okey, ada daerah lain ada tak silap dalam Perak 2. Okey. Okey, astaka ni pun sama. Jika sekolah-sekolah ada astaka, cikgu tengok kalau ada tandakan ada sama ada berkongsi ataupun guna ataupun tak, masih digunakan ataupun macam manalah status fizikal dia. Ini sama je cikgu. Okey. Dewan pun sama, cikgu tengok dewan besar, dewan khas, sama ada status dia lah. Ada dekat situ ruangan, bila cikgu buka nanti ada. Yang keenam, bilik persalinan pun sama, cikgu boleh tengok. Okey, 1B ada dia punya ni, dia punya keluasan dia. 1B ni macam mana, 2B anggaran dia lah. 1 kelas sama dengan 3B. Okey, cikgu tengok lah. Cikgu boleh tandakan. Bilik persalinan pun macam tu juga. Kalau ada, nyatakan ada. Kalau tak ada, nyatakan tak ada. Okey. Gelanggang seberguna pun sama. Okey. Terbuka dan berbumbung. Cikgu tandalah kat sini. Dan cikgu kena nyatakan status dia. Okey. Itu tadi tentang prasarana lah. Okey. Yang ini tak ada perubahan. Okey, yang terkini lah ni. Okey, yang kedua kemudahan sukan sekolah. Okey, kemudahan sukan sekolah. Cikgu tengok padang bola sepak. Okey, dari segi guna sama ataupun tidak, cikgu tandalah di situ. Kalau ada, cikgu nyatakan ada. Kalau tak ada, cikgu nyatakan tak ada.
tentang padang bola sepak ni, tentang padang bola sepak ni cikgu tengoklah ukuran dia. Kalau padang saiz yang standard pertandingan, cikgu tandakanlah kat situ. Okey. Padang hoki, padang bola jaring ni pun sama. Cumanya jika padang itu digunakan untuk bola sepak, hoki pun di situ, bola jaring pun di situ, apa lagi? Softball pun di situ, cikgu tandakan juga. Okey, maksudnya kegunaan tu semua sukan semua sukan cikgu buat dalam satu padang, cikgu isi juga. Okey. Sama ada berumput atau tidak, untuk latihan saja apa semua tu cikgu tengoklah kat situ, cikgu isi. Sekejap cikgu Hello, Assalamualaikum. Ya cikgu sini. Tak boleh? Dah penuh kot. Kejap Jangan approve lah. Approve. Nanti sekejap tunggu admin approve Okey, baik. Okey. Tadi. Okey, baik. Okey, minta maaf cikgu. Cikgu Husaini, PKko Sekolah Menengah Bukit Mencu. Dia tak dapat masuk katanya. Okey, tak apa. Cikgu, kita teruskan. Begitu juga dengan kort badminton, kriket, tenis, pingpong dan sebagainya. Jika cikgu-cikgu sekolah cikgu tak ada benda tu, nyatakan tak ada. Okey, senang. Okey, sekolah rendah pun sama. Okey, ini sukan memanah, skuas, gimnastik, birama, bola baling, samalah ni. Okey. Kalau ada lain-lain sukan, okey, cikgu nyatakanlah. Okey. Ini kemudahan sekolah tadi, padang. Okey, ini pun padang juga. Ini padang. Okey, ini kemudahan sekolah. Ini kemudahan sukan sekolah. Okey, ini ada satu kolom ni, pelibatan. Okey, ini pelibatan sukan. Okey, pelibatan murid-murid. Okey, dalam sukan peringkat daerah dan negeri. Okey, pada tahun ini kita sedia maklum semua kejohanan sukan daerah-daerah kita tak dapat laksanakan sebab COVID. Okey, jadi cuma ada satu pertandingan, okey, iaitu yang dianjurkan oleh JPN, iaitu E-Challenger, tak silap saya. Okey, ada sukan takraw, bola jaring, olahraga dan sebagainya, cikgu boleh masuklah. Okey, dalam sukan. Yang ni. Ini dalam kemudahan, yang ini baru betul. Okey, dalam pelibatan murid-murid dalam sukan sekolah. Okey. Kalau ada anak-anak murid cikgu, sama ada dia join sendiri ataupun ni, cikgu minta maklumat lah. Okey. Sebabnya E-Challenger tadi berdasarkan pelibatan murid sendiri kan. Cuma ada yang cikgu tak tahu, ada yang cikgu tahu. Bila cikgu tahu, cikgu masukkanlah. Okey, dalam kolom ni lah. Sama ada di peringkat daerah, saya rasa ingat tak ada. Okey, peringkat negeri ada, cikgu masukkanlah. Badminton ada.
Okey. Kalau ya daerah badminton ada yang e-challenger tu, cikgu masuklah bilangan dia. Dia sama ada 15 dan 18 sekali. Okey, jadi cikgu masuk bilangan murid-murid yang menyertai. Okey. Okey cikgu, setakat ni boleh ke cikgu? Boleh. Boleh. Boleh ya? Okey. Sorry lah dia ada apa ni, ke belakang ke depan sikit. Cuma bila cikgu buka dia punya apps tu, webs tu, cikgu akan boleh tahulah. Okey. Okey, seterusnya cikgu, iaitu perancangan sukan sekolah. Okey, perancangan sukan sekolah ni, kita tengok. Okey, kat sini ada 6 perkara yang cikgu perlu isi. Cikgu tengok. Yang mula sukan utama. Sekolah berwatak dalam satu. Sukan utama ni cikgu kena pilih satu sukan yang orang kata sukan utama sekolah lah. Kalau contohnya kalau macam Clifford, sukan utama dia bola sepak. Okey. Kalau macam sekolah saya, sukan utama dia bola jaring. Jadi cikgu pilihlah salah satu. Cikgu kalau ada sukan berwatak ni, cikgu pilihlah salah satu. Okey, kalau macam sekolah Bukit Mecu tak silap saya takraw, ataupun sekolah Baung tak silap, tulis nyatakan ada dan dilaksanakan dan tarikh lah. Okey, biasanya bulan berapa. Okey, ini pun sama juga. Nombor 2, program pembangunan, jika ada cikgu nyatakan, jika tak ada cikgu abaikan. Okey, tuliskan tiada. In-house training ni pun itu ladap lah. Ladap dalam sekolah lah berkaitan dengan sukan. Jika ada, cikgu nyatakan ada dan dilaksanakan pada setiap tahun ataupun tidak. Contoh sekolah saya, setiap tahun kita akan bagi satu taklimat untuk pegawai olahraga sebelum acara sukan. Okey. Kita akan buat satu taklimat untuk pegawai-pegawai dan juga pelajar-pelajar forensik. Okey. Ini pun cikgu bolehlah tulis nyatakan in-house training ni. Okey. Nyatakan ada dan bila dilaksanakan. Khusus pengurusan sukan ni, jurulatih, pegawai dan saya sukan ni cikgu boleh tanya jika ada guru-guru cikgu yang terlibat dalam khusus pengurusan dan juga kejurulatihan ni, cikgu boleh tengok, cikgu boleh tanya, kalau ada cikgu nyatakanlah. Okey. Kat sini status penyertaan. Maafkan saya. Okey, ini baru status penyertaan cikgu. Saya dah terangkan tadi. Tadi kemudahan. Maaf. Okey. Ini baru status penyertaan iaitu sukan sekolah yang sekolah cikgu sertai. Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, sama je. Jika ada sekolah cikgu menyertai sukan-sukan ni, cikgu nyatakan. Peringkat zon daerah negeri kebangsaan ataupun antarabangsa. Okey, untuk tahun ini macam saya cakap tadi, peringkat daerah kita tak laksanakan. Okey, tak laksanakan MSD sebab COVID ni kan. Tapi ada dilaksanakan peringkat negeri dalam online. Ini yang saya kata tadi, e-challenger tu, cikgu masukkan jumlah murid cikgu yang menyertai. Jika cikgu tak bimbing dia orang untuk menyertai ni, maksudnya dia orang buat sendiri, cikgu kena tanyalah. Jika dapat sijil ke apa semua, cikgu nyatakan dah. Catur, tak silap saya ada catur, badminton, bola jaring, sepak takraw, olahraga. Ini sukan-sukan yang ada penyertaan di peringkat negeri. Okey, jadi cikgu masukkan bilangan pelajar yang menyertai sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kalau ada sukan-sukan lain yang tak ada dalam ni, cikgu boleh tengok kat bawah sekali. Ada sukan-sukan lain, cikgu nyatakan. Cuma ada persoalan kat sini tentang e-sport. Okay, e-sport, tak silap saya ada beberapa sekolah yang telah menyertai, iaitu PUBG ke? Saya tak silap. PUBG.
Yang itu tak termasuk. Okey, saya dah rujuk dengan pegawai peringkat JPN, dia kata itu tak masuk dalam sukan lah. Okey, dalam sukan yang dalam ICAP ni. Jadi itu cikgu tak perlu masukkan lah. Okey, kalau ada sukan-sukan lain daripada yang tu, cikgu masukkan dalam ni. Ini sama juga setiap tahun cikgu tak ada berubah. Okey, rugby ke apa sukan lah yang ada. Okey, ini seterusnya program sukan. Okey, sekolah. Iaitu yang kelima, program sukan sekolah. Dalam ni pun sama juga cikgu, setiap tahun kita isi benda ni. Cumanya dilaksanakan ataupun tidak, cikgu kena pilih lah kat sini. Saya rasa kebanyakannya kita tak dapat laksanakan pada tahun ini kan. Contohnya kejohanan olahraga, Mental Desa, Sukantara. Kan, tak tahulah kalau ada sekolah yang buat online ataupun buat secara peringkat dalaman sekolah, saya tak pastilah. Kalau ada, cikgu nyatakan di sini. Cumanya Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara ni ramai murid yang join di peringkat daerah ada, dan di peringkat daerah lah, ataupun biasa sekolah pun ada buat Hari Sukan Negara ni peringkat sekolah, cikgu nyatakan di sini. Dan cikgu pilih lah bulan dia. Lain-lain kalau ada sukan yang sekolah cikgu buat, cikgu nyatakan di sini. Ini pun sama juga, setiap tahun kita buat, kita isi benda ni. Okey, yang terakhir iaitu pengasahan. Okey, pengasahan ni bila cikgu dah isi 5 perkara tersebut, okey, last sekali cikgu ataupun isu sukan kena isi benda ni. Okey, bukan PKCO isu sukan. Tulis nama, nombor IC, nombor telefon dan tarikh disediakan. Lepas tu baru cikgu dah isi, lepas tu dah lengkap, baru pengetua akan sahkan. Okay. Tapi sebelum cikgu minta pengetua sahkan, cikgu berbincanglah dulu ataupun bagi bincang dengan PKCO dulu sama ada betul ataupun tidak lah dari segi pelaksanaan sukan, kemudahan sukan, perancangan sukan dan status penyertaan. Status penyertaan ni cikgu, yang tadi saya terangkan tadi, status penyertaan ni cikgu kena refer dengan cikgu-cikgu guru pembimbing ataupun pengurus pasukan. Saya sendiri pun kadang-kadang saya isu sukan sekolah, saya pun kadang-kadang saya tak tahu, saya kena refer dengan cikgu satu berapa orang murid, cikgu belajaring berapa orang murid, kan, kadang-kadang kita tak tahu sangat. Okey, pengesahan. Cikgu dah isi untuk ni, isu sukan dah isi pengesahan ni, nyatakan semua maklumat kat sini. Lepas tu last sekali pengetua atau pengurusa dia akan sahkan menggunakan password dia. Okey, dia punya ID dia, ID PJB sendiri. Okey, ini pengetua dan pengurusa biasanya dia akan tahu, ataupun kadang-kadang guru data yang pegang password ni. Okey, kadang-kadang pengetua ni dia tak tahu, dia boleh tanya dengan guru data. Okey, guru data dia ada password ni lah. Ada satu sekolah tu dia kata pengetua minta PKCO yang sah kan, tapi macam mana pun dia guna sahkan menggunakan password ataupun ID pengetua. Okey, kalau pengetua tak kisah, dia bagi ID dekat PKCO boleh sahkan. Okey, habis dah tentang apa ni pengisian dia. Okey, ini pelan tindakan. Okey, pelan tindakan untuk apa yang perlu kita laksanakan lah, tarikh-tarikh yang kita perlu isi maklumat ni. Yang pertama, pengisian data ICAP ni oleh PKCO ataupun Setiausaha Sukan, tarikh dia 18 Oktober sehingga 18 November. Jadi last tarikh dia 18 November. Tapi seelok-eloknya
cikgu siapkanlah. Okey, dalam minggu ni ataupun minggu depan. Saya ingat dalam 2 minggu lagi tak silap. Tapi ada masa cikgu buat awal lah, jangan last minute. Last minute nanti biasalah menukarkan pihak daerah dan juga pihak saya sendirilah untuk melihat okey, cikgu punya betul ataupun tak betul pengisian cikgu. Yang kedua, pengesahan data ACAP oleh pengetua dan guru besar ni sebelum atau pada 18 November. Maksudnya anda kata isu sukan dah isi semua Jumaat ni lah contohnya, kalau pengetua dah sah boleh sahkan awal. Okey, boleh sahkan awal. Tak perlu tunggu sampai 18 November. Yang ketiga, semakan data dan pemulihan data ACAP oleh pentadbir, instrumen negeri dan daerah. Ini kerja PI lah, PI daerah. Okey, PI daerah iaitu saya dan Cikgu Azmi untuk tengok balik okey, data-data yang telah cikgu masukkan atau betul ataupun tak betul lah. Biasanya kalau tak betul, kita akan telefon sekolah ataupun isu sukan untuk betulkan balik. Okey, kita reset balik, kita akan betulkan balik. Dan di peringkat JPN dan negeri pada 25 hingga 30 November. Okey. Ini peringkat JPN lah. Bila peringkat daerah dah settle, peringkat JPN dia akan buat kerja diorang 25 hingga 30 November. Biasanya ICAP ni ujung-ujung tahun lah. Okey. Ujung-ujung tahun kita buat. Sama je cikgu. Sama je. Setiap tahun benda ni kita kena isi. Setiap tahun. Okey cikgu, habis taklimat. Ada hal-hal lain cikgu? Saya buka kepada cikgu jika ada sebarang persoalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab dulu. Kalau saya tak boleh jawab, saya simpan dulu. Saya akan maklumkan kemudian. Ada? Cikgu-cikgu lain daripada sekolah Clifford? Cikgu Peter ke? Cikgu Yusof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu saya tentang apa nama tentang tarikh pemeriksaan alatan tu kan. Ya. Kita nak buat yang awal tahun tu ataupun eloknya hujung tahun tu. Maknanya bulan 10 tu ada kita buat ke macam mana tu? Okey, seeloknya awal tahun lah cikgu. Awal tahun waktu nak buka sekolah tu dalam minggu pertama tu kita dah buat pemeriksaan padam, pemeriksaan alatan. Biasanya tarikh tu kita buat awal tahun lah. Tapi sekiranya cikgu ada buat lagi pemeriksaan yang terkini, boleh cikgu masukkan tarikh yang terkini. Tapi biasanya pada awal-awal tahun lah. Okey, terima kasih. Ya. Ada soalan lagi cikgu daripada isu sukan ataupun PKK yang lain? Okay, ada satu lagi soalan tentang apa kemudahan kami sekolah ada gelanggang apa nama ni macam takraw badminton kan. Tapi sekarang ni ada penaziran datang hari tu. Jadi dia dah buat satu line putih merah tu, maknanya tak dibenarkan masuk lagi tu. Jadi sekarang tu status tu kita nak letak macam mana tu? Sebelum ni status tu kita gunakanlah untuk takraw dan juga tu kan? Badminton pun kita guna juga, ya. Ya. Maksudnya cikgu isi dalam kemudahan tu cikgu isi badminton. Badminton mana boleh lah kita saya isi ada lah. Ada. Okey, baik. Okey, baik. Ada respon lain ataupun kemusykilan daripada cikgu? Rakan-rakan saya semua. Cikgu Azim daripada RPK. Tak ada. Setakat ni kalau teman tanya belakang-belakang biar tepi Cik Bibi ada ke? Assalamualaikum Cikgu Zaid. Bibi ada, tak ada masalah, tak ada benda cakap. Ya.
Okey, thank you Cik Ibi. Soalan, Ya. kalau kita dah buat pengesahan, PGB dah buat pengesahan, kalau kita nak ubah lagi boleh ke? Boleh. Kalau SU Sukan dah buat pengesahan, okey, dah tulis nama apa semua, lepas tu anda kata tersilap nak buat pengesahan, sebelum tu bolehlah. Lepas pengesahan guru besar pun bolehlah kena rujuk dengan saya lah. Biasanya bila dah pengesahan pengetua tu atau guru besar dah disahkan, kita akan tengok balik. Okey, kalau tak ni kita akan maklum. Kalau sekolah nak isi semula, kena refer dengan saya balik lah ataupun Cikgu Azmi. Cikgu Azmi dalam ni saya tengok ada nak tambah ke untuk pembetulan kalau sekiranya pengesahan tu? Tak dengar Encik Azmi. Suara Encik Azmi. Speaker. Suara tak buka, speaker tak buka. Okey, sekiranya dah disahkan guru besar atau pengetua, pembetulan masih lagi boleh dibuat. Sebab tu kita letakkan tarikh sebelum 18 hari bulan. Sepatutnya sebab tu macam Cikgu Syed ada sebut tadi, semakkan tu yang penting tu. Oleh PK Koko ataupun dengan guru besar. Tapi sekiranya ada juga kesilapan nak buat pembetulan, masih boleh. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azmi. Untuk makluman, Cikgu Azmi ni orang yang berpengalaman dah dalam ICAP ni. Dia lebih senior lah daripada saya lagi. Okey, dia berapa tahun saya tak pastilah, tapi dia lama lah daripada ICAP ni. Okey, saya ni baru lagi lah. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi daripada cikgu-cikgu? Waalaikumsalam. Ada satu soalan. Macam mana yang dikatakan dengan guna sama tu? Status guna sama tu macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan guna sama? Guna sama ni cikgu, contohnya Padang tu, ada satu Padang guna sama dengan sekolah lain yang berhampiran ataupun guna sama dengan awam lah. Contohnya Padang, macam saya ambil contoh di Stama lah. Okay, track 400 tu, Padang tu guna bersama sekolah Wahab dan Stama. Tapi cikgu nyatakan guna sama. Okay, guna sama. Cuma hak milik tu cikgu kena pasti dengan sekolah cikgu siapa status hak milik tu. Begitu juga kalau ada sekolah rendah ataupun sekolah lain yang dia buat dia punya Padang tu guna sama dengan pihak luar. Nyatakan guna sama dan hak milik tu cikgu nyatakan sama ada hak milik sekolah cikgu ataupun orang lain lah. Okey, maknanya macam contoh sekolah rendah gunakan kita punya Padang untuk buat sekolah macam tu lah. Macam di Muhibah, ya betul. Muhibah gunakan sekolah Muhibah punya Padang untuk buat sukan. Macam mana ada status guna sama lah macam tu. Betul. Okay. Betul. Macam Muhibah pun sama. Guna macam sekolah rendah dia gunakan Padang sekolah menengah. Tapi kadang-kadang dia gunakan Padang tu untuk buat training dia punya sekolah kan. Digunakan status tu sebagai guna sama. Alright, cikgu Syed. Ada lagi? Okey, sama. Ada lagi cikgu-cikgu lain? Assalamualaikum Cikgu Syed. Cikgu Syed. Saya ada satu soalan nak tanya. Berkaitan dengan maklumat program sukan sekolah ni, kalau ikutkan pengisian ni untuk tahun 2021. Tapi untuk tahun ni banyak program tak dapat dijalankan. Maksudnya tidak ke macam mana? Sebab kalau ikutkan perjalanan sukan semua tak dijalankan, maksudnya kita akan tandakan tidak semualah ya. Macam mana?
Pelibatan dalam penyertaan murid ke ataupun program sukan sekolah? Maklumat program sukan sekolah. Program sukan sekolah, ya. Kalau memang benda tu kita rancang ada, tapi kalau kita tak laksanakan, kita tulis tiada lah. Mana tahun ni kan semua program tak dapat dilaksanakan lagi. Maknanya kita tak ada betul. Mana kerja mentadisa semua tak ada lah sekolah. Dia dalam kolom tu ditulis dilaksanakan. Kalau tak ada, tak adalah. Dalam kolom dilaksanakan tu cikgu tulis tiada. Mana yang di belakang contoh, saya bagi contoh kali tu tak payahlah. Tak payah. Contohnya macam kejohanan merentah desa. Macam tahun ini kita tak ada buat. Dalam kolom dilaksanakan tu cikgu tulis tiada. Kekerapan apa semua tu tiada lah. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu Azmi, kalau saya salah tafsiran, Cikgu Azmi tolong betulkan ya. Boleh insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Betul je kan? Betul. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Saya nak tanya. Okey, okey, kalau kita tengok untuk sukan chess, sukan chess ni dia banyak pertandingan. Dan kalau kita tengok budak yang masuk ni lebih kurang katakan budak yang sama dan dia masuk banyak bentuk pertandingan dari segi maksudnya 3-4 pertandingan. Okey, kita nak ambil bilangan itu adalah nak penyertaan budak itu budak yang sama. Adakah kita nak ambil bilangan penyertaan setiap itu adakah orang yang sama ataupun kita nak ambil setiap pertandingan tu berapa bilangan pertandingan yang dia masuk? Okey. Dekat item ni cikgu tengok dia ada zon, daerah dan negeri. Okey, jadi cikgu tengok kat tu dia tulis bilangan murid kan. Maksudnya bilangan murid yang menyertai. Okey, jadi dia tak kira berapa banyak seorang murid tu sertai. Okey, maksudnya bilangan murid saja. Contoh tu kalau dia masuk banyak penyertaan dalam aktiviti catur, cikgu tengok yang peringkat daerah. Kalau dia ada peringkat daerah ada 5 penyertaan, cikgu tulis seorang lah. Maksudnya mewakili bilangan murid, bukan mewakili penyertaan. Kalau ada peringkat tu banyak, daerah ada, negeri ada, kebangsaan ada, cikgu tandakan 3-3 tu. Maksudnya bukan bilangan penyertaan lah, bilangan murid keseluruhan sekolah cikgu. Bilangan murid. Tahun 1 sampai bilangan murid daripada tahun 1 sampai tahun 6. Kalau sekolah rendah bawah 12 bawah 15 dan 18 kita sekalikan total semua. Bilangan murid yang menyertai kejohanan tu. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Okey. Ya, sama. Ada lagi cikgu? Cikgu saya nak tanya. Kalau macam dengan sekolah saya kan, saya nak buka tak boleh password. Bila buka tak boleh macam mana Boleh tak nak reset password semula kan macam mana? Boleh. Cikgu sekolah rendah ke cikgu sekolah menengah? Cikgu? SMK Methodist. Nanti saya resetkan balik semula password tu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Untuk password cikgu, password biasanya awal tahun kita resetkan 1 sampai 8. Walau bagaimanapun, jika cikgu tak boleh guna password 1 sampai 8 tu yang ada kod sekolah 1 sampai 8 tu, kalau tak boleh guna tu, cikgu try masuk password yang lama dahulu. Macam saya try 1 sampai 8 tak boleh, saya masuk password lama yang saya dah tukar tadi, boleh. Antara dua tu. Kalau dua-dua tu tak boleh, cikgu berjumpa dengan saya akan reset balik lah. Okay, password sekolah cikgu tu. Okey, terima kasih. Ada lagi? Ya. Ada lagi cikgu? Saya buka kepada Cikgu Azmi untuk ada maklumat tambahan ke apa untuk sekolah rendah ke macam mana? Cikgu Azmi?
Baik. Maksudnya tak ada apa. Cuma kena pastikan dari segi penyertaan tu, sila pastikan anjuran tu JPM, JPN dan PPD, itu saja. Selain daripada itu memang tak terima ya. Mesti anjuran daripada Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun JPN Perak. Itu kena pastikan betul. Sebelum meletakkan penyertaan tu, jumlah penyertaan. Nanti bila kami semak, nanti kami tengok bukan daripada JPN, nanti rugi pula. Itu saja kot penambahannya. Yang lain tak ada apa kot. Okey, terima kasih Cikgu Azmi. Tentunya maksudnya penyertaan tu kalau daripada program-program luar ataupun majlis daerah ataupun kita tak boleh masuklah dalam ni kecuali under KPM. Slide. Cikgu Syed, kalau e-sport tak ada kan? E-sport tu tak ada. Yang PUBG kan? E-sport tu tak ada. Mobile Legends kan? Tak ada kan? Itu tak ada lagi. Ada soalan tu ditanyakan iaitu peringkat JPN, tapi dia orang kata belum masuk dalam ICAP lagi. Mungkin akan datang kita akan masukkanlah, tapi untuk tahun ini belum lagi. Alright. Okey, kalau dah tak ada, cikgu-cikgu boleh scan ni untuk kehadiran, dan juga kat situ ada nombor telefon Cik Tahir, nombor telefon saya dan nombor telefon Encik Muhammad Azmi untuk sebarang urusan password ataupun tak tahu ke apa ke. Cikgu boleh scan dan terus isi form untuk kehadiran cikgu. Dalam tahun ini kita Encik Syed. Ya cikgu. Dalam grup fokus sekolah rendah tu Encik Zahir ada masukkan link tu kan, kehadiran tu kan. Dia pakai yang tu tadi lah. Grup kehadiran? Dalam grup fokus sekolah rendah tu dia ada bagi link kehadiran tu. Saya pakai yang itu link tu untuk kehadiran petang ni. Boleh cikgu. Okey boleh. Sedih. Ya. Okey. Untuk bukan sekolah agama, kalau kiranya ada dia masuk kata dia ada JPM. Tak clear lah. Tak jelas tu. Tak jelas. Okey, macam kami sekolah agama ada sukan bawah Jabatan Agama. Tu sukan tu dikira sekali ataupun tidak? Okey, Jabatan Agama tu di bawah KPM ke ataupun dia Jabatan Agama Islam Perak? Jabatan Agama Islam Perak. Tapi dia biasanya dia dapat juga dia kalau ikutkan ada satu surat daripada pihak Jabatan Agama, sukan tu dikira di bawah dia didaftarkan jugalah boleh dimasukkan dalam markah PJSK. So dalam ni boleh sekali tidak? Kalau tak boleh. Sukan tu tak boleh Tak boleh. Kalau PJSK memang boleh. PJSK memang boleh, tapi dalam ICAP memang tak boleh lah. Dalam ICAP memang tak boleh lah. Okay, alright, baik. Okay. Okey cikgu. Okey. Ada lagi soalan pertanyaan? Cikgu boleh scan sini jelas Sedih sikit lah kita 2 tahun ni aktiviti sukan semua tak boleh buat. Tak ada jumpa-jumpa di padang lagi Cikgu Sob. Encik Hafiz. Ya. Ada tahun depan ada ke? Ada apa-apa aktiviti sukan ke? Tahun depan InsyaAllah lah. Saya rasa kita pun semua berharap lah tahun depan insyaAllah lah kan. Kalau boleh, memang kita pun dah lama tak bersukan di padang bersama pelajar apa semua kan. Semua online je.
Tapi kalau rasanya dah penuh vaksin apa semua, ada dia punya SOP, boleh on kot. Okey. Harap lah. Harap lah. Okey. Thank you. Sebabnya kesian kat budak pun sama kan. Ya. Okey cikgu, ada lagi barang pertanyaan apa semua? Kalau tak ada, kita habis di sinilah pukul 3.30. Saya wakil daripada PPD bersama Cikgu Azmi. Mohon sebarang kemaafan jika tersalah kata, tersalah buat tafsiran apa semualah. Jadi saya akhir kata saya berharap kerjasama daripada SU Sukan dan Peluang Kanan boleh beri kerjasama yang sewajarnya dalam melaksanakan tugas yang diberikanlah sebelum tarikh yang ditetapkan. Sebarang masalah cikgu boleh berhubung dengan saya untuk sekolah menengah dan Cikgu Azmi untuk sekolah rendah. Okey cikgu ya. Okey, kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.